Halo, salam sejahtera. Saya Moses Piampang ingin menyampaikan mesej akhir tahun 2023 kepada anda semua, khususnya kepada bangsa negara Sabah. Saya ingin memohon maaf terlebih dahulu kerana melakukan live video ini di dalam kereta, kerana saya cuba untuk melakukan di kawasan yang terbuka, tetapi malangnya angin terlalu kuat dan sejuk menyebabkan saya hampir berasa demam. Tidak selesa untuk menyampaikan di kawasan terbuka. Jadi saya memilih untuk menyampaikan di dalam kereta di kawasan yang terbuka untuk mesej yang ringkas tetapi mudah difahami. Kita telah melalui satu tempo selama setahun dalam 2023. Terlalu banyak peristiwa yang berlaku, baik manis, pahit, sedih, duka, dan bermacam-macam lagi. Tetapi inilah kehidupan yang perlu kita lalui. Demikian juga perjuangan bangsa kita. Kita telah melaluinya selama 60 tahun. Dan jikalau kita tidak melakukan sesuatu yang akan memberi satu keputusan yang kekal, keadaan ini akan selama-lamanya berterusan. Kita telah melihat, menyaksikan bagaimana kepimpinan kita menyuarakan suara kita siang dan malam di Dewan Parlimen yang hanya berakhir seperti musik setiap tahun yang tidak memberi sebarang implikasi kepada kerajaan persekutuan. Mereka melihat suara-suara yang didendangkan, dikumandangkan di parlimen itu sebagai biasa-biasa sahaja. Manakala kita di tanah air begitu menyelami setiap kata-kata yang disampaikan oleh kepimpinan kita. 60 tahun itu bukan satu tempo yang singkat. Mereka yang lahir pada tahun 1963, sekarang mereka sudah mencecah umur 60 tahun. Jikalau mereka memiliki anak, mungkin sudah mencapai umur 20-30 tahun sudah. Kita yang sedar, kita yang masih berada di bumi ini, kita perlu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang akan memberi kesejahteraan kekal kepada generasi kita. Kita terjajah, kita sedang dijajah oleh kuasa luar yang anda kenali dengan nama Malaya, yang kini juga dikenali sebagai Malaysia. Ini bukan satu dakwaan liar atau kosong atau fitnah, tetapi ia sebenarnya benar-benar berlaku dan ia dapat dibuktikan melalui dokumen-dokumen penjajah ataupun dokumen-dokumen kolonial British yang telah diarsipkan di London, di arsip London. Jikalau kita tidak menemukan dokumen-dokumen tersebut, sehingga sekarang kita tidak sedar yang kita ini dijajah. Tetapi syukur dan ribuan terima kasih dipanjatkan kepada pejuang-pejuang bangsa negara Sabah dan negara Sarawak kerana telah berusaha untuk mendapatkan dokumen tersebut, dan melalui hasil kajian penelitian dokumen-dokumen tersebut, memang segala tanggapan sebelum ini
perasaan bahwa kita dijajah itu memang tepat, tidak dinafikan. Memperjuangkan perjanjian Malaysia berarti memperjuangkan penjajahan Malaya ke atas kita. Ini kerana perjanjian Malaysia 1963 itu sebenarnya memfokuskan kepada perbincangan kepentingan British dan Malaya sahaja. Jikalau anda meneliti dokumen tersebut, ia jelas menyatakan dengan jelas bahawa dokumen itu adalah proses memindahkan kuasa kedaulatan, kuasa perundangan British ke atas kita kepada Malaya. Ini juga membawa maksud bahawa Malaya mengambil tempat British dan Malaya menjadi tuan penjajah kepada kita. Dan selama ini kita tidak sedar bahawa kita dijajah oleh mereka. Ingin saya imbaskan kembali kepada mereka yang mungkin masih ingat pada waktu berjaya masih memerintah sebelum pilihan raya, Mahathir telah pergi ke Labuan dan telah menyampaikan mesej secara terbuka bahawa Sabah adalah tanah jajahan Malaya. Dan kenyataan tersebut telah direkodkan di dalam buku yang ditulis oleh pejuang-pejuang kebangsaan negara kita. Tetapi perkara ini tidak dihebohkan secara meluas. British sendiri mengakui bahawa tindakan mereka menyerahkan kuasa kedaulatan negara kita kepada Malaya adalah satu tindakan yang dikenali sebagai operasi neokolonialis. Dan perkara ini juga difahami oleh Tunku Abdul Rahman. Walau bagaimanapun, secara terbuka mereka menafikan perkara ini. Tetapi mereka tidak dapat menafikan melalui rekod dokumen yang jelas tertulis komunikasi di antara kerajaan British dan kerajaan Malaya. Perlu diingatkan kepada anda semua, dokumen-dokumen kolonial yang dikongsikan di page Facebook saya, iaitu Moses P.A. Ampang, ataupun di page Republic Sabah of North Borneo, RSNB, ataupun di page Sabah Sarawak Luar Malaysia, ataupun di page Sabah Sarawak Right Australia New Zealand. Dokumen-dokumen kolonial itu sehingga sekarang masih lagi berstatuskan sulit atau berstatuskan rahsia pada peringkat kerajaan Malaysia. Anda perlu memahami bahawa jikalau kita tidak mengambil tindakan yang tegas, tindakan yang berani, selama-lamanya kita akan dipandang sebagai bangsa yang lemah, bangsa yang mudah dipijak-pijak, bangsa yang mudah dimanipulasikan, bangsa yang mudah untuk diabaikan kepentingannya. Kita telah melalui selama 60 tahun. Kita terlalu berlembut terhadap hak kita. Pada kali ini, kita perlu menoktakannya. Kita tidak boleh lagi berlembut apabila ia melibatkan hak kita. Kita mesti bangkit, kita mesti berdiri, kita mesti tegas, kita mesti menoktakannya dengan tindakan kita melalui kemerdekaan. Kemerdekaan bukan satu tindakan emosi, tetapi kita memiliki legitimasi ataupun justifikasi ataupun hak untuk mencapainya. Ini kerana kita masih terjajah.
kita adalah sebuah negara, tetapi kita dilihat, dilayan seperti sebuah negeri di Malaya. Sedangkan negeri-negeri di Malaya hanyalah berstatuskan daerah di negara kita. Tetapi kita disamakan seperti daerah negeri-negeri mereka. Ini adalah satu tindakan yang tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Kemerdekaan kita akan memberi nafas baru kepada generasi kita, generasi masa depan kita, anak-anak kita yang sedang membesar, dan kepada mereka yang ingin berumah tangga, yang ingin memiliki anak. Kita perlu menyediakan masa depan tersebut kepada mereka. Kita memiliki tenaga muda, kita masih sehat, kita masih mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah bergabung tenaga, bersatu dengan sepenuh hati untuk bangkit menjadi bangsa yang benar-benar merdeka dan berdaulat. Ini kerana kita semua memiliki jiwa sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Apa yang kita perlu lakukan pada masa ini ialah menjadikan ia realiti dan bangkit sebagai bangsa yang tidak akan bertolak ansur apabila ia melibatkan kepentingan bangsa kita. Kita boleh bertolak ansur dalam perkara-perkara lain, tetapi apabila melibatkan hak kita, hak bangsa kita, yaitu untuk merdeka, kita tidak boleh bertolak ansur. Kita telah melakukannya pada tahun 1963 dan lihatlah di mana kita berada sekarang. Kita perlu menoktakannya, kita mesti menoktakannya, dan tindakan itu dapat dilakukan melalui kebangkitan kita secara menyeluruh. Kita tidak boleh bangkit secara persendirian. Kita perlu bangkit di seluruh negara Sabah. Dan pada tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting. Ini kerana tahun tersebut dijangka akan diadakan pilihan raya. Sama ada tahun hadapan atau tahun 2025, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kuasa untuk membolehkan perjuangan kemerdekaan ini direalisasikan. Ini kerana setiap seorang daripada kita memiliki kuasa untuk melakukan perubahan. Ia bermula dengan kuasa satu undi. Tapi apabila kita semua bangkit, sedar bahawa satu undi itu mampu merubah keadaan, maka kita akan melihat perubahan itu akan berlaku. Kita telah melihat, kita telah menyaksikan, kita telah menjadikan keadaan yang lalu menjadi sejarah, yaitu apabila kita bangkit bersatu, kita mampu mengubah kerajaan, dan kita akan mengubah kerajaan lagi pada kali ini jikalau kerajaan yang ada sekarang tidak ataupun enggan menyaut seruan kemerdekaan. Ternyata sehingga sekarang mereka mendiam membisu dan terus menerus memperjuangkan perjanjian Malaysia yang membawa maksud memperjuangkan penjajahan Malaya, yang memperjuangkan kita untuk terus kekal di bawah penjajahan mereka. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu menoktakannya, kita perlu melakukan perubahan dengan berani. Jikalau Indonesia tunduk terhadap penjajahan Belanda sehingga sekarang mereka akan masih lagi terjajah. Jikalau Filipina terus tunduk terhadap penjajahan Sepanyol, Amerika, sehingga sekarang mereka akan masih lagi menjadi bangsa yang terjajah. Jikalau Malaya
masih terus tunduk terhadap penjajahan British, sehingga sekarang mereka masih lagi menjadi bangsa yang terjajah oleh British. Dan jikalau Singapura tidak tegas terhadap perjuangan hak mereka, sehingga sekarang mereka akan masih mengalami keadaan yang sama seperti kita. Kini, melalui rentetan sejarah lalu, kita sungguh sedar, kita menyelami apa yang telah berlaku pada masa lalu. Dan kerana itu, melalui penemuan kebenaran ini, melalui kesedaran ini, kita akan memerdekakan negara kita, dan ia bukan satu omongan yang kosong. Kita telah menetapkan bahwa perjuangan kemerdekaan ini akan dilakukan secara demokrasi tanpa mewujudkan sebarang huru-hara, kekacauan ataupun keganasan. Kita tidak akan melakukan apa-apa yang bersifat jahat. Kita tidak akan paksakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh rakyat. Tetapi saya mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan bahawa bangsa negara Sabah yang berjiwa merdeka dan berjiwa berdaulat ingin merdeka dan ingin menjadi bangsa yang dihormati di Asia Tenggara dan dunia. Dan untuk melakukannya itu, kita perlu bersatu padu, bergabung tenaga, bangkit dengan berani untuk mengatakan mesej yang jelas kepada kepimpinan Malaya bahawa kita sudah cukup berada di bawah penjajahan mereka. Kita sudah cukup berada di bawah penindasan yang selama ini dilakukan secara halus, penganiayaan, ancaman, buli dan seumpamanya. Kita telah melalui keadaan itu baik di dalam kerajaan maupun di bahagian pembangkang. Jikalau kita terus bergaduh sesama kita, yang akan mendapat manfaatnya adalah Malaya. Kita boleh bergaduh siang dan malam di antara satu sama lain, tetapi sedarlah, melalui tindakan tersebut, ia akan selama-lamanya menjadikan kita menang atau kalah sebagai bangsa yang terjajah. Mengapa tidak kita gunakan kekuatan kita dengan bersatu untuk pada satu perjuangan, yaitu kemerdekaan. Dan selepas kita mencapai kemerdekaan, kita mau berdebat, kita mau bersaing antara satu sama lain, kita boleh lakukan sepenuhnya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan mesej ini saya sampaikan kepada anda semua bahawa tahun 2024 akan menyaksikan gerakan kemerdekaan akan bergerak sangat aktif melalui NGO dan juga platform politik. Kita tidak bergurau apabila kita mengatakan kita mau merdeka. Kita akan merdeka, kita mesti merdeka, kita pasti merdeka. Dan ini saja mesej yang ingin saya sampaikan. Dan saya ingin mengucapkan salam sejahtera, salam hormat, sila jaga kesihatan, sila jaga keselamatan anda. Perjalanan kita masih jauh dan sampaikan mesej ini kepada semua Sabahan. Salam hormat.